Assalamualaikum Kak Syida. Ustaz. Maafkan lambat sikit ya. Okay, Kak Syida pun dah linkkan TSD pagi ni. Okey ke Ustaz semua suasana? Okey, sekejap saya buka file sekejap Okey. Sorry bising sikit Berapa tahun tu Ustaz Ya. umurnya? 2 tahun kot. Oh tu lah tengah bising kan lasak tu. So kena minta ibu-ibu semua redha lah Laki ke perempuan tu Ustaz? Lelaki. Oh laki lasak. Tak apa, tak faham. Oh sekejap, tak dapat profile pula ni. Okay, boleh mula Kak Syida? Boleh Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, ibu khasnya dari Ahsanul Amala serta seluruh perempuan ibu-ibu yang hadir dalam program hari ini. Pertamanya saya minta maaf agak lewat sikit dalam 3-4 minit tadi. Dan yang keduanya minta maaf lah kalau ada bunyi gangguan sikit ya. Sebab saya diminta untuk jaga anak kawan, dia kecil lagi dalam 2 tahun lebih. So takkan saya nak suruh dia diam ya. Saya berdua je, kami berdua je kat rumah ni. Saya harap ibu-ibu bersedialah. Dan kalau tak ada rakaman pun tak apalah Kak Syida, nanti rakaman bunyi bising pula kan. Okey Ustaz, tak ada rakaman, tak apa insya-Allah boleh. Tak apa ya. Okey, kita sembang-sembang tu. Biasalah kalau kita buat program kat rumah pun ada anak bising-bising pun kita terima. So yang ni pun insya-Allah lah kita boleh terima ya. Baik, sebelum kita masuk perbincangan yang utama pada hari ini, apa kata kita lihat dua dahulu tulisan berkaitan dengan menilai hadis yang ada kaitan dengan Ramadan. Yang sebelum ni pun saya ada sebut sedikit. So hari ni saya sebut lagi lah supaya kita dapat lihat dengan lebih jelas perbincangan tentang dua hadis ya. Satu Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan merupakan bulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So benarkah ada hadis demikian ya, dan sejauh mana kesahihan hadis tersebut? Yang ni saya dah nyatakan sebelum ni, kita sekadar nak tengok sedikit je. Okey, ini hadis dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Itulah dia punya hadis dia. Rajab syahrullah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan merupakan bulan umatku ya. Jadi ini keterangan ringkas. Satu, hadis ini merupakan hadis yang palsu kerana terdapat seorang perawi yang tidak dikenali dan juga terdapat perawi yang dipertikaikan kedudukannya oleh ulama hadis seperti Az-Zahabi. Maksudnya begini, perawi ni apa ibu-ibu ya, sebahagian kita dah maklum. Perawi ni ialah orang yang menukilkan hadis ataupun orang yang membawakan hadis. Contohnya Nabi SAW sebut satu hadis. Baik, hadis itu didengari oleh Jabir bin Samurah. Oleh Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar bin Al-Khattab pun dia sampaikan kepada anak murid dia yang bernama Al-Qamah. Kemudian Al-Qamah sampaikan kepada anak muridnya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sampaikan kepada anak murid dia Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Hadis innamal a'malu binniyat ya. So Umar,
kemudiannya Alqamah, kemudiannya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian ratusan murid Yahya bin Sa'id Al-Ansari, itu semua dipanggil sebagai perawi hadis. Ya, perawi hadis. Baik, so dalam hadis ni dia ada perawi yang tidak dikenali siapakah dia, dan juga terdapat perawi yang dipertikaikan kedudukannya. Maknanya dia bukan perawi yang jujur, ataupun saya lupa dah dia masalah kejujuran ke masalah ingatan dia. Perawi hadis ni kalau ingatan dia lemah, hadisnya akan dipertikaikan, dan apa lagi kalau perangai dia tak elok. Dia suka berdusta dan ada rekod membuktikan bahawa dia ni kuat menipu. So hadis itu boleh jadi hadis yang maudhu', ya. Satu. Yang kedua, antara ulama hadis yang menghukum hadis ini palsu dan batil ialah, ini bukannya kata dhaif. Hadis ni kan ada peringkat namanya sahih, itu kita terima. Ada namanya hasan, hasan ni dia bawah sedikit daripada sahih. Kemungkinan perawi dia ingatan tak berapa nak kuat, so dia jatuh hasan sebagai contoh. Bawah daripada hasan dhaif. Dhaif ni lemah lah. Dhaif ni dah ada dua kategori, dhaif ringan dengan dhaif berat. Kalau dhaif ringan kita boleh pertimbangkan lagi, kalau dhaif berat kita tak boleh nak terima dah. Dan bawah daripada dhaif, maudhu'. Dan kategori maudhu' ataupun palsu ni dah ada banyak lagi kategori. Hadis mu'dhalnya, hadis batilnya, hadis macam-macam lah bentuk. Nama hadis maudhu' yang telah dikategorikan oleh ulama. Mu'dhal, batil tu benda lain. Ataupun perawi itu dikatakan sebagai perawi yang makzub, pembohong dan sebagainya. Baik. Kemudiannya terdapat Az-Zahabi dalam Az-Zahabi tolak hadis ni dalam kitab beliau Tartibul Mawdu'at. As-Saghafi pun tolak dalam kitab Mawdu'atus Saghafi. Ibn Qayyim pun tolak dalam kitab Al-Manarul Munif, kata dia palsu. Bukannya dhaif tapi palsu. Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai pakar dalam kajian hadis, pengarah kitab Fathul Bari Syarh Bukhari yang paling terkemuka, dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Ini dia bincang tentang hadis-hadis berkaitan dengan bulan Rajab. Pun dia kata hadis ini batil dan juga palsu. Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fathur Rabbani pun kata hadis ini tiada asal, la aslalah, tiada asal. Asy-Syaukani di dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah menghukumnya sebagai palsu. Baik, jadi hadis ini tak boleh diterima, ya. Kemudiannya kita lihat pula apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Hadis ini tidak sahih daripada Nabi SAW. Tidak patut bagi seseorang untuk menyebarkan hadis ini sama ada dengan tulisan atau dengan kata-kata, kecuali jika hadis itu masyhur dan dia bertujuan untuk menjelaskan bahawa hadis itu palsu. So kalau hadis itu masyhur, macam contoh hadis Rajab bulan Allah ni masyhur. Okey, boleh tak kita nak cerita? Okey, so kita boleh cerita hadis itu dengan tujuan untuk menjelaskan hadis itu palsu. Ya. Tapi kalau hadis itu memang tidak masyhur, masyarakat pun tak kenal, kita diam je. Jangan kita duduk cerita lagi. Masyarakat tak tahu pun pasal hadis tu. Tiba-tiba kita sibuk cerita pasal hadis tu untuk menyatakan hadis itu palsu sebagai contoh. Tak perlu. Ia akan mengelirukan masyarakat. Tapi kalau hadis itu masyhur, masyarakat maklum, tahu, ramai orang tahu. So kita cerita dengan tujuan menyatakan kepalsuan dia, dibolehkan. Bahkan itu satu tindakan yang baguslah. 4, jika bulan Rajab merupakan bulan Allah Ta'ala, dan maka sepatutnya bulan amalan lebih ditekankan dalam bulan Rajab. Bukannya bulan Ramadan iaitu bulan umat Nabi, dan bukannya bulan Sya'ban iaitu bulan Nabi SAW. So sedangkan kita clear bahawa bulan yang terbaik ialah bulan Ramadan. Ya. Dan lepas bulan Ramadan yang terbaik ialah Muharram untuk puasa, ya. Puasa bulan yang terbaik selepas Ramadan ialah Muharram. So di mana kedudukan Rajab sebagai bulan Allah dan di mana SAW kalau begitu. Jadi hadis ini ya. So satu, ya.
sekarang ni kita cuba lihat yang kedua pula. Ini pun kita nak beritahu hari tu, tapi saya nak tunjuk je pada ibu-ibu sekalian ya. Baik, hadis ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ikum minan nar. Kita dah cerita dah, tapi saya nak tunjuk sekali lagi. Sebab itu kita cerita secara mulut macam tu je, tak ada nota ya. Baik, hadis ni masyhur. Ini bunyi dia riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ia adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, keampunan, dan akhir dia ialah pembebasan daripada neraka. Seorang kira lah 1 hingga 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 9 ataupun 10 hari yang terakhir, yang ketiga ialah itqum minan nar. Ini ada dalam kitab apa ibu-ibu? Sahih Ibn Khuzaimah. Ya, Sahih Ibn Khuzaimah. Tapi sebenarnya hadis ini panjang. Hadis ini asalnya panjang, cuma yang ini petikan daripada hadis yang panjang. Dimuatkan oleh Ibn Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Satu perlu kita ingatkan ibu-ibu ya, bahawa hadis yang terdapat dalam Sahih Ibn Khuzaimah tidak semestinya membawa hadis yang sahih sahaja. Tak. Walaupun Ibn Khuzaimah menggelarkan kitabnya sahih, sebagaimana Ibn Hibban pun dikatakan sahih Ibn Hibban, namun terdapat beberapa hadis yang dhaif di dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah dan lain-lain yang diperakui kitab yang mengandungi semuanya hadis yang sahih ialah Bukhari dan Muslim. Itu pun ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim yang diragui. 1-2 hadis lah yang diragui. Itu tak apalah, itu cerita lain. Tapi kitab yang lain, walaupun namanya sahih di depan seperti Sahih Ibn Khuzaimah, ia tidak terlepas daripada hadis yang dhaif. Hatta ibu-ibu sekalian, yang hadis 40 Imam Nawawi pun, Imam Nawawi hanya membawakan 42 hadis di dalam kitab Matan Arba'in, hadis 40 beliau. Itu pun terdapat 1 ataupun 2 hadis yang dikritik oleh ulama ya. Baik. 2, Ibn Khuzaimah sendiri meletakkan hadis ini di bawah tajuk. Okey, cuba tengok. Apa kata Ibn Khuzaimah? Bab fadaili syahr, bab fadaili syahri Ramadan in sahhal khabar. Dia kata begitu. Bab kelebihan-kelebihan bulan Ramadan sekiranya jikalah hadis ini sahih. Dia pun tak kata hadis itu sahih. Internet problem tu. Okey, baik. Dia pun tak kata hadis itu sahih. Tapi dia sebut bab keutamaan atau kelebihan-kelebihan bulan Ramadan jikalah dia ada perkataan jikalah in sahal khabar, jikalah perkhabaran ini betul ya. Itu ada silap tu. Baik. Jadi pernyataan beliau bahawa jikalah hadis ini sahih menunjukkan beliau sendiri tidak mensahihkan hadis itu secara pasti ataupun tegas. Dia pun tak sebut secara jelas ya. Baik. Okey. Yang ketiga, menurut catatan Diyauddin Al-Maqdisi, minta maaf nota ni dah ada kesilapan ejaan ya, minta maaf banyak. Menurut catatan Diyauddin Al-Maqdisi, okey, apa komen dia? Hadis ini huwa min riwayati Ali bin Zaid bin Jud'an. Ia merupakan riwayat daripada Ali bin Zaid bin Jud'an. Ya. Antara ulama salih je banyaklah. Ali bin Zaid ini telah dipertikaikan oleh ulama, antaranya Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad ni ibu-ibu terkenal sebagai ilmuwan hadis yang sangat kritis. Boleh dikatakan kalau Imam Ahmad tu dia ada kitab Musnad Ahmad, ada lebih daripada 27,000 hadis dalam kitab tu. Dan dikatakan beliau sendiri telah menghafal 1 juta hadis dan riwayat-riwayat, maknanya pendapat-pendapat sahabat, pendapat-pendapat tabi'in, dalam kepala dia 1 juta maklumat. Baik, hadis tu tidaklah sampai juta, hadis tu ribu-ribu je. Dalam 4-5 ribu je hadis ni.
ataupun 2-3 ribu je hadis. Tapi hadis itu walaupun dia satu hadis, tapi dia ada banyak riwayat. Hadis innamal a'malu binniyat sebagai contoh, riwayat ni ada, riwayat ni ada, riwayat ni ada, riwayat ni ada, itu jadi banyak tu. Baik. Jadi kata Yahya bin Ma'in, dia tidak ada apa-apa kualiti sebagai perawi hadis. Laisa bisyai'. Ya. Ali bin Zaid bin Jud'an ni tak ada kualiti sebagai perawi hadis. Imam Bukhari pula menyatakan la yuhtaju bihi, Ali bin Zaid ini tidak boleh dijadikan hujah. Riwayat dia tak boleh dijadikan sebagai hujah. So problem dia tu pada perawi hadis tu namanya Ali bin Zaid. Okey, yang keempat, sekejap je saya ambil pinjam je. Okey, yang keempat, oleh kerana kita nak elak perbahasan panjang ni, cukuplah kita menyatakan bahawa hadis ini telah ditolak oleh pengkaji-pengkaji besar iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar dan Badruddin Al-Aini. Ibn Hajar ni memang pakar dalam bidang hadis lah, confirm. Al-Aini ni biras dia, ulama hadis yang besar dan yang bermazhab Hanafi. Kalau ibu kenal Al-Aini ni, dia tak payahlah nak sembang lebih-lebih dengan dia. Sangat-sangat terror dalam bidang hadis. 5 riwayat menunjukkan bahawa hadis ini disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang dikatakan mengambil hadis ini daripada sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Tengok hadis ni. Hadis ini riwayat Salman Al-Farisi. Okey, baik, Salman Al-Farisi ni sahabat. Okey, siapa yang mengambil riwayat hadis ini daripada Salman Al-Farisi? Okey, dikatakan yang ambil itu ialah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni menantu Abu Hurairah. Dianggap sebagai ketua segala tabi'in oleh sebagian ulama. Dan Sa'id ni antara 7 faqih Madinah. Di Madinah dulu ada 7 orang tok faqih, antaranya Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi dikatakan Sa'id yang bawa hadis ini daripada Salman Al-Farisi. Walhal kajian telah menunjukkan bahawasanya Sa'id bin Al-Musayyib tidak pernah pun bertemu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Tak pernah jumpa pun. Ya. 6. Hadis ini telah membahagikan Ramadan kepada 3 bahagian. Malam 10 hari pertama ialah rahmah, kemudiannya maghfirah, kemudiannya ikum minan nar. Walhal yang betulnya daripada malam pertama sehinggalah malam yang terakhir, Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan rahmat dan pembebasan daripada neraka. Dan kan ada hadis, setiap hari kita berbuka puasa je, Allah Ta'ala telah membebaskan sejumlah orang daripada neraka. Setiap malam. Setiap malam. Sebab itu yang selalu doa tu, Allahumma ja'alna min utaqa. Ya Allah, jadikan kami ni termasuk orang yang dibebaskan daripada neraka pada bulan Ramadan. So, ikum minan nar itu bermula pada malam yang pertama lagi, bukannya 10 malam yang akhir. Malam pertama lagi, setiap berbuka puasa je, malam ni Allah bebaskan siapa. Kemudiannya siapa? Maknanya ini ialah orang yang betul-betul perform dalam bulan Ramadan dan memang dia nak berubah. Ya. 7, terdapat hadis yang menunjukkan bahawa okey ni yang saya sebutkan tadi kan. Tapi hadis ni dia kena bahas masa lain pula lah. Allah akan membebaskan hamba-hamba daripada api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Okay, hadisnya berbunyi, walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah. Allah ada orang yang dibebaskan daripada neraka, wa zalika, benda tu, pembebasan itu berlaku kullu lailah, setiap malam. Jadi kenapa kita kata 10 malam yang akhir je ikum minan nar, sedangkan dari awal hinggalah malam yang terakhir? Baik. Dan kita pun, saya dah nyatakan dulu, konsep ayat Al-Quran ialah wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi sepatutnya maghfirah dulu barulah warhamna, rahmat. Tapi hadis tu dia kata rahmat dulu baru maghfirah, terbalik dengan ayatul Quran.
Sepatutnya maghfirah dulu barulah dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. So hadis, kesimpulannya awal ni, hadis yang menyatakan Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi, kemudiannya cerita tentang awal rahmah dan sebagainya, itu ialah hadis yang tidak dapat diterima. Sekejap ya. Rezeki Ustaz kat pagi ni dia jadi babysitter. Okey, sekarang ni kita berhenti yang ni. Ada soalan dulu ke sebelum kita masuk perbincangannya? Ustaz, doa yang Allah maj'alni utaqan minan nar tu, kita baca, kita nak beramal dia banyak khusus bulan Ramadan ke anytime saja Ustaz? Dia mutaqat tu dia khas bulan Ramadan. Oh, Tapi bab doa tu saya tak tahulah dia ada doa khas ke tak. Saya pun tak check dah kat Syida. Tapi untuk berdoa tu tak ada masalah. okey. Cuma dia ada tak doa yang khas dari Nabi ke apa tu saya tak tahu yang tu. Syida dapat doa ni masa tak apa ya, masa dia datang ke Masjid Nurul Iman tu. Masa cari iman dia bagi doa tu lah. Okey, Terima kasih, saya Ustaz. cari jap. Kok ada tak hadis yang kata demikian ni. Saya rasa tak ada doa tu dari hadis. Tapi kalau kita nak doa tu boleh, jangan kata dia hadis Nabi lah. Jadi kalam ulama Ustaz. Ulama kot agaknya. Saya tak tahulah macam mana. Yalah, tapi sebab kita disuruh kita beramal tu kan, baca doa tu. Yang pentingnya beramal kan. Pembebasan tu untuk yang hidup ke yang mati? Itu pun saya tak tahu secara detail. Adakah ia khas untuk orang hidup saja ke ataupun sekali untuk orang yang dah meninggal ya, wallahu. Okey. Kalau tak ada saya terus yang ni Mana? Sekarang ni kita cuba lihat hadis Nabi berkaitan dengan puasa sebagai junnah ataupun puasa sebagai perisai ya. Okey, saya tak share lagi dia punya ni. Kita biasa mendengar hadis Asyamu junnah, puasa itu sebagai perisai. Okey, baik. Ini dia hadis puasa sebagai perisai ya. Ibu-ibu, dia sebenarnya perkataan perisai ni, junnah ni, cuba kita lihat. Mana? Okey ni, asyamu junnah. Okey, junnah kan. Jadi kalau kita tengok asal perkataan junnah ni, dia asal perkataan jannah, jin. Jannah ni benda yang tidak nampak. Ya, jannah ni benda yang tak nampak. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Apabila malam menutupi siang, maknanya siang dah tak nampak dah. Maka nampaklah bintang-bintang ataupun planet-planet. Sebab itu jin tu dinamakan jin ataupun al-jan kerana kita tak nampak mereka. Baik. Syurga pun dinamakan jannah kerana kita tak nampak syurga yang begitu dipenuhi dengan pokok-pokok yang merendang. So kita tak nampak dia punya, kalau kita tengok daripada atas, gambarannya lah, wallahualam kita tak pernah tengok syurga. Seolah-olahnya kita tengok dari atas, kita tak nampak bahagian bawah kerana telah ditutupi oleh pokok-pokok yang begitu merimbun, terlalu banyak ya. Baik, so apa kata Nabi SAW, hadis yang kita nak berikan perhatian ni. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asyamu junnah. Puasa itu merupakan perisai.
So fala yarfus kata Nabi, wala yajhal. Okey, satu Nabi ada sebut beberapa perintah lah. Satu, fala yarfus, jangan kamu ucapkan perkataan yang keji, wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan yang tercela. Dua-dua Nabi minta. Satu dengan lisan, satu lagi perbuatan. Lisan jaga, jangan cakap benda yang kotor. Benda yang kotor ni banyak. Biasanya yarfus ni dia merujuk kepada benda yang jelek lah, benda yang keji ya. Tapi dia merangkumi semua, mengumpat, membawang, memfitnah. Termasuk lisan ni dia dengan tulisan samalah. Kalau dia tak bercakap tapi dia menulis, sama je. Wala yajhal, jangan lakukan perbuatan yang tercela. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada seseorang yang berbuat jahat ataupun mencela dia, maka katakanlah falyaqul inni shaim marratain. Katakanlah sesungguhnya saya puasa sebanyak 2 kali. Saya puasa ya. Inni shaim. Baik. So apa maksud hadis ini, puasa sebagai perisai? Satu, ada ulama menyatakan perisai daripada neraka. Ini hadis riwayat daripada Sunan Ibn Majah. Asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Ya. Astagfirullah. Saya baru ingat. Saya ingatkan kita mula kelas pukul 9. 9.30 mula. Jadi saya ingat pukul 9 tu setengah jam lagi masa tinggal. Oh, okey, sorry. Saya silap faham. Saya kalau nak cepat habis. Kita mula 9.30. Kita habis dalam pukul 10.45 boleh Kak Syida ya? Minta maaf lah tak sampai ke 11 ya. Baik Ustaz. Minta maaf sebab yalah kadang-kadang kawan perlukan bantuan, saya kena urus anak dia pula lepas ni sebelum ada satu program pukul 11. Saya minta maaf. Okey, satu perisai daripada neraka iaitu hadis tadi kan. Puasa ialah perisai daripada neraka sebagaimana fungsi perisai yang melindungi kamu dalam perang. So orang pergi perang dia ada perisai. Sama ada perisai zaman dulu tu yang bentuk bulat ke, ataupun perisai dalam bentuk kereta perisai, ataupun perisai tu dalam bentuk kubu, benteng, apa-apalah. So ialah kita tak nama kubu tu sebagai perisai, tapi fungsinya sama, iaitu mempertahankan ataupun melindungi kita daripada serangan musuh. So begitulah fungsi puasa. Kalau dalam perang ni kita berlawan dengan orang, puasa ni kita berlawan dengan nafsu kita, berlawan dengan syaitan, kalangan manusia dan jin ya. So dia merupakan perisai untuk kita lawan dengan musuh-musuh kita ni, terutamanya dengan nafsu ya. So tapi dalam hadis ni kata perisai daripada neraka. Bila sebut perisai daripada neraka, artinya antara amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka ialah asyam. Okey, macam mana dia boleh selamatkan? Iaitu apabila kita berpuasa, maka kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kita meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, di situlah menjadi faktor kita selamat daripada neraka. Ceritanya begitulah. Okey. Dia kalau macam puasa macam sedekah dan lain. Sedekah tu barang yang kita sedekah tu dia akan datang, dia akan bela kita nanti daripada neraka kan. Puasa ni dia berfungsi dalam bentuk menjauhkan kita daripada maksiat. So bila kita jauh daripada maksiat, itulah yang menyebabkan kita ni selamat daripada an-nar ataupun neraka ya. Baik. Dan memang ada hadis pun ataupun ada ayat Quran menyatakan, hadis banyaklah. Hadis banyak menyatakan, hadis bukan ayat Quran ya, yang menyatakan tidak ada satu pun amal ibadah yang setanding dengan puasa. Tapi apa pun setelah ulama membuat kajian yang pelbagai terhadap hadis, walaupun hebat macam mana pun puasa, dia tak dapat lawan dengan solat. Solat dulu nombor satu. Cuma ceritanya adakah solat kita tu solat yang menetapi piawaian ataupun tidak. Kalau solat tu menepati piawaian, betul-betul lah. Tapi saya pun tak cukup pun ibu-ibu ya. Ni saya gebang je lah, bukannya saya pun dah tepati piawaian, tak.
Kalau solat tu tepati piawaian, paling kurang antara kelebihan dia ialah insya-Allah kita tidak akan nyanyuk. Insya-Allah. Sebab apa? Sebab dalam solat ni kita terpaksa mengaktifkan segala akal dan minda kita untuk berfikir. Baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pun kena aktifkan akal kita untuk memahami apakah maksud Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca je Subhana Rabbiyal Azim, minda kita ni terpaksa proses apakah maksud Subhana Rabbiyal Azim, bagaimana kita nak menghayati Subhana Rabbiyal Azim tu. So dia terpaksa aktif, minda ni terlalu kuat dalam solat. Dia beza dengan puasa. Puasa dia tak ada pengaktifan minda macam solat. Cuma puasa ni dia lebih kepada daripada pembentukan keimanan dari sudut kesedaran, kesabaran, daripada sudut yang lain. Baik. Yang kedua, ataupun hadis Nabi yang lain, asyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu perisai dan benteng. Tu benteng. Tu saya cerita benteng tadi. Yang membentengi kita daripada neraka. Junnah, perisai. Hisnun, benteng. Hasinun minan nar, yang membentengi kita daripada neraka. Itu hadis riwayat Musnad Ahmad. Okey, dua. Apa maksud perisai itu? Makna kaunuhu junnah ay yaqa sahibahu ma yu'zihi minasyahawat. Maksud puasa sebagai perisai ialah puasa melindungi orang tersebut daripada memenuhi keinginan syahwat dia. Ini Ibn Nasir jelaskan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. So bila puasa ni kita dapat melindungi diri daripada memenuhi keinginan syahwat. Paling kuranglah kita akan takut nak buat benda yang dilarang oleh Allah seperti mengumpat dalam bulan puasa. Apalagi ada ulama menyatakan mengumpat boleh membatalkan puasa. Apalagi kesalahan yang lebih besar, rasuah, riba, judi, zina confirm datang kan. Pecah amanah, menindas orang bawah ataupun menindas rakyat jelata dan sebagainya. Kalau betul-betul dah yakin puasa ni tak ada pemimpin yang akan menipu. Tak ada orang yang akan pecah amanah. Dan takkan berlaku kesalahan-kesalahan yang besar dalam bulan Ramadan khasnya ni. Baik. Yang ketiga, atas faktor ni kita dapat petunjuk daripada Nabi SAW, orang yang tak mampu kahwin, dia kena lazimi puasa untuk mengawal keinginan nafsu dia. Yang ketiga, menurut catatan Abul Abbas Al-Qurtubi. Ini ibu-ibu kita kena ambil take note ni. Saya namakan dia sebagai Abul Abbas Al-Qurtubi. Dia bukannya pengarang tafsir Qurtubi tu, tak. Tafsir Qurtubi lain. Tafsir Qurtubi itu Abu Abdullah Al-Qurtubi. Bila kita baca dalam hadis, kita baca buku hadis, kita pun jumpa nama Al-Qurtubi berkata sebagai contoh. Ataupun menurut Al-Qurtubi. Itu ialah Abul Abbas Al-Qurtubi. Tapi kalau kita baca tafsir ataupun kita baca berkaitan dengan alam ruh tu, itu Abu Abdullah Al-Qurtubi. Alam ruh pun Abu Abdullah Al-Qurtubi rasanya. Kena cek balik. Sebenarnya dah Abu Abdullah Al-Qurtubi, pengarang tafsir. Ya. Baik. Abul Abbas Al-Qurtubi ni dekat kitab Al-Mufhim lima ashkala min sahih Muslim. Dia mensyarahkan kekeliruan yang wujud dalam kitab Sahih Muslim. Okay, apa kata dia? Cuba lihat dalam bahasa Arab ni. Junnah ay sutrah, perisai, bihasbi masyru'iyatihi fayanbaghi lis-sha'im an yasunahu mimma yufsiduhu wa yanqus sawabuhu. Wa ilaihi al-isyara biqaulihi fa idza kana yaum sawmi ahadikum fala yarfus wala yajhal. Itulah. Puasa tu perisai, maka orang berpuasa melindungi kualiti puasanya agar tidak berkurangan. Ya, puasa ni perisai, maka orang yang berpuasa ni mesti melindungi kualiti puasa dia agar pahalanya tidak berkurangan. Macam saya nyatakan pada ibu-ibu yang lepas kan, bila kita bincang tentang pintu rayyan, siapa yang layak masuk pintu rayyan? Baik. Sebahagian ulama menyatakan yang layak masuk pintu rayyan ialah orang yang rajin puasa sunat. Puasa fardu tu confirm lah dia kena puasa. Puasa fardu ada berapa ibu-ibu? Puasa wajib. Kat sini ada berapa puasa wajib? Ramadan. Ramadan. Nazar. Nazar.
nazar, Puasa kafarah satu lagi. kafarah. Yang tiga yang wajib termasuk qada Ramadan lah. Ramadan dan qadanya puasa nazar dan juga puasa kafarah. Puasa denda kafarah tu kan. Baik, termasuk orang yang ada dalam kes haji tamatuk macam mana saya tak pandai lambat haji tu dia ada puasa kan. Baik, jadi panggil orang yang layak masuk pintu rayyan ialah orang yang rajin puasa sunat je. Sebab kalau puasa orang yang puasa Ramadan, hampir semua orang puasa Ramadan. Ada yang tak puasa tapi berapa ramai umat Islam yang puasa Ramadan. So apa specialnya pintu rayyan kalau semua orang puasa Ramadan boleh masuk? Sebab tu sebagian ulama kata bukan pintu rayyan bukan untuk orang yang puasa Ramadan sahaja tapi dia puasa sunat sekali. Tapi ada pendapat yang kedua menyatakan kalau dia tak puasa sunat pun dia hanya puasa Ramadan tetapi dia puasa sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, artinya dalam bulan Ramadan tu dia tingkatkan amal ibadah dia, dia tak cakap benda yang tak elok, dia jaga tutur kata dia jaga budi bicara dia hormat orang tua, dia kasih orang muda, dia berubah perubahan tu berlaku. Baik. Dia rajin baca Quran, dia rajin zikrullah, kerjanya makin baik. So, kerana dia telah buat yang terbaik dalam bulan Ramadan, dalam bulan lain dia tak puasa pun, maka dia tetap layak masuk dalam pintu rayyan, ya. Artinya pintu rayyan ni untuk orang rajin puasa, puasa sunat memang rajin sungguh, apalagi kalau puasa Nabi Daud. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang tak puasa sunat pun tapi dia hanya puasa Ramadan je. Puasa Ramadan tu dia puasa sungguh-sungguh bulan Ramadan. Amal ibadat tu ditingkatkan. Pun insya-Allah dia layak untuk masuk dalam pintu rayyan. Baik. Seterusnya puasa itu dapat melemahkan keinginan syahwat. Seperti hadis dia meninggalkan yada syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya kerana Allah Azza wa Jalla. Wa yasihu an yurada annahu sitra bihasbi faidatihi wa huwa id'afu syahawatin nafs, dia boleh melemahkan kehendak syahwat. Wa yasihu an yurada annahu sitra bihasbi ma yasiru minas thawab wa tad'ifil hasanat, boleh jadi maksud puasa itu perisai ialah daripada aspek ganjaran pahala. Maknanya dia dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jadi boleh jadi maksudnya. Jadi Abu Abbas Qutubi ni dia sebut perisai ni satu boleh jadi maksudnya daripada aspek penjagaan. Yang kedua boleh jadi daripada aspek melemahkan keinginan syahwat. Ada kaitan dengan yang awal tu. Dan yang ketiganya boleh jadi daripada aspek tad'iful hasanat ataupun tad'iful ajar, meningkatkan ataupun menipat gandakan pahala kepada orang yang berpuasa, khasnya dalam bulan Ramadan, ya. Itu nama maksud puasa itu sebagai junnah ataupun sutrah. Ya. Okey, sekarang kita tengok yang keempat pula. Ibn Hajar Al-Asqalani memetik kupasan Al-Qadhi Iyad di dalam Ikmalul Mu'lim, dan Ibn Al-Arabi dan Ibn Al-Arabi. Okey, maaf sekejap je. Okey, baik. Ibn Hajar dia petik kupasan Al-Qadhi Iyad dan juga Ibn Al-Arabi. Wa qala Iyad fil Ikmal, yakni Ikmalul Mu'lim, syarah Sahih Muslim. Maksud perisai ialah melindungi orang tersebut daripada melakukan dosa ataupun daripada neraka atau daripada kedua-duanya. Wabil akhir jazaman Nawawi, pendapat yang akhir itulah yang dipegang oleh Imam Nawawi, bahawasanya puasa bertindak sebagai perisai melindungi daripada dosa dan neraka, kedua-duanya. Ada ulama kata lindung daripada dosa, ada ulama kata lindung daripada neraka, ada ulama kata dua-dua. Antara ulama yang kata dua-dua siapa? Al-Imam Nawawi. Begitu juga kata Ibn Al-Arabi, mungkin di dalam kitab Aridatul Ahwadi, Syarah Jami' Tirmizi. Baik. Kata beliau, hanya saja puasa merupakan perisai daripada neraka kerana ia mampu mengekang keinginan syahwat.
Neraka memanglah dikelilingi oleh keinginan syahwat. Baik, yang kelima. Namun ibu-ibu sekalian, walaupun sekuat mana perisai yang kita bawa, kita duk pegang perisai kuat macam mana pun, benteng gagah macam mana pun, macam benteng Zulkarnain, kuat macam mana pun, Zulkarnain pun kata dia akan roboh satu masa nanti dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. So begitulah perisai yang namanya puasa ni pun boleh musnah, boleh binasa kalau tidak dijaga dengan betul-betul. Okay, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini? Kata Nabi, okay, kita tengok dalam bahasa Arab ni. As-sawmu junnah ma lam yakhruquha. Puasa ini ialah perisai selama mana kita tidak mengoyakkan perisai tersebut ataupun selagi mana kita tidak membinasakan perisai tersebut. Artinya perisai yang namanya puasa ni boleh rosak, kata Nabi. Okay, qala Abu Muhammad. Maka Abu Muhammad ni merujuk pada siapa ya? Ad-Darimi, maksudnya Ad-Darimi, saya kena cek balik. Yakni bil ghibah, iaitu mengumpat. Puasa itu perisai selama mana ia tidak dirosakkan. Ad-Darimi asalnya Abu Muhammad tu menyatakan yakni bil ghibah, yang benda yang boleh merosakkan puasa ialah mengumpat. Dia kesalahan yang lain, ibu-ibu sekalian ya. Rasuah dan sebagainya. Dia boleh mengurangkan kadar puasa, kadar pahala puasa, bahkan mungkin kosong. Dia makan riba sebagai contoh dalam bulan Ramadan. Jadi mungkin pahala puasanya kosong. Tapi kalau bab mengumpat ni, dia lain sikit. Perbahasan ulama dalam bab mengumpat yang mana kalau mengumpat bukan sahaja pahalanya kosong, bahkan puasanya batal mengikut pandangan minoriti ulama. Bukan pandangan majoriti lah. Majoriti ulama menyatakan kalau kita mengumpat dalam bulan Ramadan, maka puasa itu batal, kita kena qada balik. Kenapa? Kerana mengumpat ini sama dengan makan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu? Fakarihtumuh? Pasti kamu tak suka makan bangkai saudara kamu. So, mengumpat ini diibaratkan makan bangkai saudara kita sendiri. Sebab itulah sebahagian kecil ulama menyatakan sesiapa yang mengumpat dalam bulan Ramadan, maka batallah puasanya. Bila batal puasa, pahala tak ada. Pahala tak ada, puasa pun batal. Kena qada balik ceritanya. Itu bahaya tu. Mengumpat ni dah sedap. Tapi yalah, benda sedap ni macam makanan lah. Sedap sangat kita kena berhenti makan atau kena kontrol. Kerana sedap itu buat penyakit. Puasa pun mengumpat pun begitu. Dia sedap, tapi dia boleh buat penyakit. So kita tinggalkan. Ibn Hazm sebagai contoh. Sebentar Ustaz. Tapi ini pendapat minoriti ulama kan? Minoriti. Berdasarkan hadis Nabi jugalah kan? Berdasarkan kefahaman ijtihad mereka, bukan hadis. Ijtihad mereka. Tapi majoriti ulama menyatakan kalau mengumpat, maka sama ada dia dapat pahala sedikit ataupun langsung tak dapat pahala. Tengok kadar mengumpat tu secara mana. Kecuali mengumpat yang dibenarkan tu lainlah. Ibn Hazm lebih keras dan tegas dengan menyatakan bahawasanya puasa terbatal disebabkan sebarang perbuatan dan kata-kata keji. Bukan mengumpat je, cakap benda tak elok batal puasa. Bukan batal pahala, batal puasa. Ada orang cakap benda tak elok, buat perbuatan tak elok, sorry, termaaf. Puasa batal, kena qada balik. Itu pandangan Ibn Hazm. Allah A'lam. Ya, sudah kita buka pada perbincangan ya. Silakan. Walaupun tak ada kaitan direct dengan apa yang saya bentangkan, tak ada masalah. Kita boleh bincang ya, insya-Allah. Okey Ibu, apabila Puan Zaitun tanya tadi, pembebasan dari neraka tu untuk hidup ke yang mati. Okey, saya kata saya tak tahu tadi. Tapi bila sebut pasal hidup dan mati ni, kita kena ingat ya. Berbalik pada isu yang Kak Syed tanya dulu, boleh macam mana isu orang yang tak nak kena qada puasa orang dah mati sebagainya ya. Okey, baik. Qada puasa orang mati ni boleh, tak ada masalah. Dengan penjelasan-penjelasan dia lah. Tapi kalau kita nak qada puasa bagi orang yang masih hidup, sebab ada orang tanya soalan pada saya, boleh tak nak qada puasa bagi orang yang masih hidup? Jawabnya tak boleh. Orang hidup ni kita tak boleh nak
nak sedekah-sedekah pahala untuk dia. Kita kalau contoh begini tak apa, contohnya saya pergi ke surau, saya masukkan duit dalam tabung sebanyak RM4 sebagai contoh. Tak kira RM2 ke RM4 ke. Saya niat, okey, duit ni sebenarnya mewakili duit saya, isteri, anak-anak masuk dalam surau. Tu tak apa, mewakili. Maknanya kita yang pergi surau. Dan memang kita pun nak bagi duit pada diorang pun. Kita nak bagi duit pada saya nak bagi duit pada anak-anak, saya nak bagi duit pada isteri supaya mereka bersedekah. Tapi bersedekah pada surau, tapi payah sebab mereka ni pun tak boleh pergi surau. Tambah-tambah sama sekarang ni. Maka saya pun dalam keadaan saya tak bagi duit direct pada isteri, tak bagi direct duit pada anak, tapi saya mewakili isteri dan anak-anak saya untuk sedekah pada surau. Itu tak apa. Sebab kita memang dah niat lah, kita memang nak bagi duit pada dua orang pun, tapi kita tak bagi direct. Kita bagi melalui, kita direct bagi pada masjid, mewakili mereka. Tapi kalau saya nak bagi sedekah, contohnya saya pun buat amal baik, saya sedekah, saya pun kata, saya niatkan pahala sedekah ini pada kakak saya yang masih hidup, adik saya yang masih hidup pun. Tak boleh. Orang hidup ni dia, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dia tak ada apa-apa pahala melainkan apa yang dia usahakan. Kalau dah mati, ya dia dapat, kita dapat bantu dia sedikit sebanyak. Kak Haslinda, boleh tak kita qada puasa sekali dengan qada puasa orang yang dah meninggal? Okey, tak boleh Kak. Bila kita qada puasa, benda tu wajib. Sekali, mana satu hari tu untuk dua orang sekaligus. Qada puasa kita dan qada puasa orang dah meninggal sekali. Begitu ke Kak Has? Kalau Ya, kita betul, ya? Betul. Maksud dia betul. Okey, makna kita nak qada sekali tak boleh sebab dia puasa wajib. Kita puasa wajib, dia pun puasa wajib. Puasa wajib dia tak boleh gabung sekali. Kalau boleh gabung sekali, sedaplah kita kan. Tak boleh, dia kena asyik. Yang kalau puasa wajib nak qada sekali dengan puasa sunat boleh. Itu tak ada masalah. Contohnya kita nak puasa bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah, hari yang terbaik dalam setahun. Kita niat qada puasa Ramadan dan sekali dengan puasa hari Arafah. Tak ada masalah. Tapi dalam 6 Syawal tak boleh. 6 Syawal cerita lain. Yang puasa lain ni, puasa 10 Muharram baik, Isnin Khamis baik, 9 Zulhijjah atau 1 hingga 9 Zulhijjah, puasa-puasa dalam bulan Muharram. Kita niat puasa wajib dengan puasa sunat, boleh. Dalam kes 6 Syawal, tak boleh. Jawapan yang terbaik lah, setakat saya temui tak boleh, walaupun ada ulama kata boleh ya. Betulkah Kak Zaitun ada dengar segala doa dari orang hidup buat orang mati tak dapat hak doa tersebut sekiranya di dunia dia tak solat? Okey, sekejap ya. Kita ambil pinggan satu. Okey. Pegang. Okey. Ini. Nak lagi? Ini. Dekat dua terus. Okey, sorry. Doa kita untuk orang yang dah mati tapi dia tak solat, dia tak dapat apa-apa. Segala doa dari orang yang hidup buat orang mati tak dapat hak doa tersebut jika di dunia dia tak solat. Okey, baik. Dalam kes seorang yang meninggalkan solat dengan sengaja, ada dua je pendapat ulama. Satu, dia merupakan orang yang melakukan dosa yang paling besar selain daripada puasa syirik lah. Dia telah melakukan dosa yang paling besar dan dia dianggap sebagai orang yang sangat-sangat kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Solat ni benda yang paling basic, dia tinggal juga. Baik. Yang kedua, pendapat yang kedua yang dipegang oleh mazhab Hanbali, sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia bukan orang Islam. Macam mana kita nak kata dia orang Islam, dia solat pun tak? Jadi pandangan kedua tu agak kuat, ibu-ibu sekalian ya, bahawa orang meninggalkan solat dengan sengaja, dia bukan lagi orang Islam.
Tapi sebab namanya Islam, IC dia Islam, bila dia meninggal tetap diuruskan sebagai Muslim. Ya, saya minta maaf saya jawab terus terang, mungkin ada yang sedikit berasa sedih ke melibatkan keluarga, saya minta maaf. Ini kita nak cerita secara ilmiah. Tapi disebabkan kita tak tahu. Sekarang ni kita tak tahu dia ni Islam ke tak Islam. Macam mana kita tak tahu, maka kita doakan sahaja, selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya ceritanya orang yang tinggal puasa dan solat dengan sengaja, tinggalkan solat dengan sengaja, tinggalkan zakat dengan sengaja, memang payah. Ya, sangat payah di hadapan Allah kelak. Kalau dia buat dosa rasuah, dia dosa tapi dia solat. Memanglah dosa rasuah tu besar, tapi kalau dia memang tinggalkan solat, itu benda yang paling basic sebagai Muslim. Payah sikitlah Kak ya. Doa je lah, kita doa tapi kita serah pada Allah. Allah nak terima ke, Allah tak terima ke, tapi payahlah ya. Yang payah. Golongan yang kita boleh qada puasa adakah terikat ahli keluarga sahaja? Tak ada masalah Kak, macam bab hutang. Macam bab hutang, kalau kawan kita berhutang, adakah ahli keluarganya sahaja boleh bayar hutang? Jawabnya tak. Kawan dia pun boleh bayar hutang, kerajaan pun boleh tolong bayar hutang untuk dia, pusat zakat pun boleh tolong bayar hutang untuk dia. Maka dalam kes qada puasa yang terbaik ialah waris, wali, yang terbaik ialah wali ataupun waris ataupun sesiapa sahaja, anak saudara, sepupu nak tolonglah. Tapi sebaik-baiknya begini cerita dia. Okey, dia ada ahli keluarga lagi, dia ada anak-anak. Dia ada anak-anak. Kita sebagai anak saudara dia ataupun kita sebagai sepupu dia, jangan sibuk-sibuk nak qada puasa untuk dia. Kita jangan sibuk, maknanya kita jangan menyibuk untuk ambil tanggungjawab orang lain sedangkan orang lain tu buat tak tahu je. Kecuali keluarga dia jumpa dengan kita, bagi tahu mengaku kami sebenarnya ada masalah bab puasa, dari sudut kesihatan. Keluarga dia pun, anak-anak dia pun, seorang anak dia ada anak dia masalah kesihatan. Kawan tu pula sakit, sakit yang memang tak nak puasa dah. Kawan ni pula kerja berat dan diminta tolong kita atas dasar dia ada alasan yang kukuh, mereka tak dapat nak qada puasa untuk keluarga mereka dah meninggal, barulah kita boleh tolong. Tapi kalau mereka tak ada alasan kukuh, malas je. Tiba-tiba nak suruh kita yang tak ada kaitan direct dengan si mati. Maka jangan kita mudah nak tolong mereka kerana itu tanggungjawab mereka. Kita memang nak tolong tapi jangan biarkan orang lain melepaskan tanggungjawab dia. Ya? Allah Alam. Okay, baik, soalan yang lain? Ustaz, maknanya kan kalau dia tak solat, apatah lagi puasa, maknanya kalau kita puasa, kita tak solat, kita nak tolong dia tu macam mana Ustaz ya? Sikit cakap. Okey, terima kasih Kak Syida. Tak ada apalah yang kita lakukan untuk dia sebab dia sendiri pun tak ada apa yang beza dekat pada akhirat nanti kan. Jadi kita sebagai yang mengasihi dia ni, ini kan kita melainkan doa je lah Ustaz ya. Memang payah. Saya sebab itulah saya minta Kak Syida minta maaf banyak Kak Syida, ibu sekalian. Saya minta maaf. Benda ni kita bincang dalam keadaan saya tak tahu macam mana keadaan keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya kena berterus terang agar kita lebih memahami dan supaya kita bersedia. Jangan ada lagi keluarga kita yang mengulang benda ni. Kena usaha macam mana pun. Orang yang memang meninggalkan perkara wajib dengan sengaja dan kita clear mereka meninggalkan dengan sengaja. Kalau kita tak clear, jangan. Kita tak tahu, jangan. Tapi memang kita dah tahu dah. Memang dia memang malas, terbukti dengan mulut dia, dengan perbuatan dia. Dia memang tak nak solat, dia tak nak puasa, dia tak nak bayar zakat sedangkan dia mampu. Itu sebenarnya memang ke arah mendapati kekufuran. Ya. Cuma bezanya selagi mana dia terima, dia kata zakat tu wajib, cuma dia malas, okey, itu dosa besar. Dia kata solat tu wajib, cuma dia malas, itu dosa besar. Once dia katakan bahawa solat tak wajib, zakat pun tak wajib, maka dia sudah tidak dikira sebagai Muslim di sisi Allah. Cuma di peringkat kita ke bumi dia macam Muslim. Kita layan sebagai Muslim. Kita jumpa dia pun kita bagi salam. Itu secara luarannya. Tapi bila mereka tinggal benda-benda macam tu, ini benda yang paling basic, rukun. Bila rukun ditinggalkan, payahlah. Payah.
So kita doa, kita memang doa. Kita banyakkan sedekah untuk dia. Tapi ibu sekalian, ada orang ni walaupun dia dapat sedekah sedikit, manfaat untuk dia besar. Kita jumpa dengan dia, kita bagi sedekah pada dia. Contohnya kita jumpa orang susah, kita kata, tak apa kak, saya bagi 50 pada kak ni. Cuba kak fikir apa benda yang kak boleh buat dengan RM100 lah sebagai contoh. Saya bagi 100 ni, cuba kak fikir apa yang kak boleh buat dengan RM100 ni. Berdasarkan dengan kita memberi bantuan pada dia 100 tu, benda tu berharga untuk dia. Dan sejak hari itulah dia pun bekerja makin rajin, dia pun fikir jalan untuk mencari duit dan sebagainya untuk menanggung keluarga dia. Ada orang kita bagi sedekah sampai RM10,000 pun tak ada apa nilai untuk dia, bahkan dia tipu orang. Nak minta bantuan tu dan bantuan ni sampai berapa puluh kes scammer sebagai contoh. Jadi sedekah yang banyak, bantuan yang banyak tidak memberi faedah pada dia. Okey, sekejap ya. Sorry, anak nak air pula. Okey, jadi walaupun kita memberikan bantuan yang banyak, ia tidak memberikan faedah pada dia pun. Bahkan dia makin tipu orang, dia makin jadi orang pemalas. Begitulah dalam bab puasa ni, dalam bab pahala ni. Ada orang kita bagi sedekah sedikit je. Kita pergi surau, okay, saya niatkan sedekah RM1 ni untuk keluarga saya dah meninggal. Semoga kalau ada pahala, pahala tu dapat pada dia. RM1 tu bernilai untuk dia. Maknanya di sisi Allah, pahalanya amat besar. Tapi ada orang kita bagilah. Kita mengenakan dia ni solatnya tak, puasanya tak. Kita pun sedekah, wakaf sana, wakaf sini. Kira-kira dah 1 juta lah kita duduk melabur untuk si mati. 1 juta tu mungkin di sisi Allah tak ada nilai pun. Mungkin ada sikit je. Orang yang bersedekah tu dapat pahala lah dia bersedekah. Tapi nilai untuk si mati tadi, mungkin dapat 1% je. Jadi ini benda yang perlu kita nilai dengan baik ya. Bab solat, bab puasa, zakat, ini rukun, tak boleh main-main. Ada juga puasa, solat bagai tapi mulut tak ada insurans. Ini pun masalah juga. Sebab itulah kata Nabi SAW, ada 2 benda mudah memasukkan kita dalam neraka. Ma bainal lahyai, yang berada antara 2 rahang ni yakni lisan, wa ma baina rijlai, yang ada antara 2 kaki. Itu kemaluan. So benda ni, mulut memang ada orang yang dia dari sudut kedudukan dia baik, solatnya rajin, puasanya bagus, tapi mulut dia memang tak pandai jaga hati orang. Ini pun bahaya juga ya. Na'udzubillah. Berdosakah Ustaz jika kita cuba elakkan jumpa orang yang mulut tak jaga ni? Tak berdosa. Kita tidak digalakkan pun nak berkawan dengan orang yang boleh menyedihkan kita, yang boleh menghilangkan kebahagiaan kita, yang boleh membuatkan kita pun timbul perasaan yang tak elok, maka kita tak perlu berkawan dengan mereka. Sekadar kalau jumpa tegur, bagi salam, tegur, tanya khabar, begitu boleh. Tapi kalau orang yang mulut tak jaga tu adik-beradik kita sendiri, ataupun saudara mara kita sendiri, ataupun sepupu sepapak kita sendiri, maka yang terbaik ialah kita buat pekak je, kita bina lagi hubungan dengan mereka, kerana mereka saudara mara kita yang terdekat. Tapi kalau orang tu tak ada kaitan, 2 pupu, 3 pupu, ataupun sepupu tapi bukan sepupu yang dekat sangat lah, dia duduk jauh, kita pun jarang jumpa dengan dia, yang menyebabkan kalau kita jumpa dengan dia, kita jadi sakit hati sebagainya, ke tak apa, kita tak bina hubungan sangat dengan mereka pun tak apa. Cuma saya nak cerita level orang yang paling tinggi, jahat macam mana pun orang, dia bina hubungan. Itu level tinggi lah. Kalau kita tak ada kekuatan, tak jumpa pun tak apa. Ya. Baik. Ada soalan lain? Sila. Kita sebagai seorang yang darah daging kan, maknanya Allah nak uji kita kan, maksudnya kita bila kita dah tahu, kita dah belajar, kita tahu hukum hakam, jadi benda itu satu
bukan beban satu tapi kita bercakap baik dengan Allah, kita tak berdoa lah kan. Jadi doa tu satu ibadah kan. Jadinya mungkin kita tahu benda tu agak sukar lah bila dah dibagi ilmu apa semua. Memang tapi kita berkeyakinan bahawa benda tu Allah suruh kita doakan untuk mereka yang berjasa pada kita semua. Nak apa tu yang selebihnya itu urusan Allah lah kan. Sebab Kak Syah pernah dengar baru ni kan kuliah pada Ustaz Ruslan lah mengatakan kematian tu kalau tak ada antara kita iman kan, antara kita dengan dia yang meninggal iman, maknanya perpisahan lah kan. Kalau ahli syurga kita boleh jumpa, tapi kalau dia tak ada sesuatu macam saya cakap tadi tu, memang kesukaran lah kita untuk jumpa di akhirat nanti kan, walaupun kita sayang macam mana sekali. Itulah Ustaz. Ada soalan lagi? Waalaikumsalam. Boleh tak kita sedekahkan duit yang kita khaskan untuk tabung subuh kepada guru kita yang mengajarkan kita? Kalau dah mati sahaja puan ya. Mewakili. Keluarga tak macam saya dengan isteri tadi memang saya nak bagi duit. Anak tu memang saya nak bagi duit, suruh sedekah pada surau. Tapi kerana mereka sukar untuk datang ke surau, saya mewakili mereka sahaja untuk sedekahkan. Okey, baik. Dengan Tok Guru ni rasa tak ada orang niat sebegitu rupa. Jadi kalau kita sedekah niat pada Tok Guru kita yang masih hidup tak boleh. Tapi kalau Tok Guru telah meninggal, insya-Allah boleh mengikut pandangan hampir semua ulama ataupun semua ulama. Pahala sedekah sampai pada si mati, ya. Tapi dia nak bagi sumbangan tu Ustaz, nak bagi duit tu pada guru dia. Bukan pahala, nak bagi sumbangan duit tu. Sorry. Boleh tak kita sedekah duit kita khas? Oh, sorry saya silap. Saya faham sebab minda tu ke arah tu tadi kan. Tak ada masalah, silakan bagi pada Tok Guru yang mengajar kita. Dia dah bagi banyak ilmu, kita terhutang budi dengan dia. Dari sudut duit tu, dia ada duit, bukan tak ada duit. Tapi kita nak memberi mantuat, nak bagi duit lah sebagai tanda kita ni terhutang budi. Tak ada masalah. Jangan bagi tahu sedekah tapi hadiah. Ini hadiah. Ya, Allah alam. Kemudiannya dia nak guna duit tu, dia ada duit banyak dah, orang bagi duit pada dia juga. Dia pun sedekah pula pada orang lain sebagai contoh. Maka kita pun dapat memanjangkan pahala sedekah tadi, alhamdulillah. Dia panggil satu hadis Nabi ni Puan Azlina, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta ni sebaik-baik harta ialah apabila berada di tangan orang yang soleh. Sebab bila dia ada tangan orang yang soleh, dia akan guna pada jalan yang betul. Paling kurang dia beli nasi goreng, dia bagi pada anak dia. Jalan yang betul. Ataupun dia beli buku, dia baca. Jalan yang betul. Ataupun apa-apalah. Dia tak guna duit itu pada benda yang tak sepatutnya. Itu ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. So kalau orang soleh jadi orang kaya, alhamdulillah, kita tak dengki. Yang kita marahnya kalau orang yang tak soleh jadi orang kaya. Itu kita tak setuju, kita tak suka dia nak jadi kaya, tu cerita dia. Cuma kita tak berapa suka kalau orang jahat jadi kaya kerana harta itu tidak digunakan pada jalan yang betul, ya. Okey, berkaitan dengan baik sangka tadi, ada satu surat sampai pada ulama. Bahkan bukan ulama tu je yang bagi jawapan, ulama lain pun sama. Dia sebut ayah saya ni driver taksi, tak pernah puasa Ramadan. Ya. Baik, sebagai suami yang baik, bapa yang baik, solat pun dia jaga, tapi puasa tak. Alasan dia driver taksi. Dia driver taksi, dia jalan jauh, maknanya dia musafir. So macam mana ni dengan ayah saya yang baru meninggal? Katanya begitulah. Ulama kata, dalam bab ini kita tengok hukum dia. Secara zahirnya hukum dia macam mana? Bila dia driver taksi, dia musafir, maknanya dia driver jauh-jauh lah, bukan dekat-dekat. Lebih 2 marhalah. So dia dipanggil musafir. Apabila dia musafir, dia tidak wajib puasa. Tapi dia wajib qada puasa bila ada kesempatan, dia kena wajib qada. Jadi mungkin ayah saudara ni nak qada puasa tapi tak sempat nak qada puasa. Dia meninggal sebelum sempat qada puasa. Tak kira dah berapa tahun, itu cerita lain. Dah 10 tahun dah macam tu, itu cerita lain. Ceritanya kita tak tahu daripada dia ni macam mana sebenarnya. So macam tu kita pun qada puasa untuk dia, kita doakan dia. Itu tak apa, kita boleh lagi sangka baik. Benda tu boleh lagi kita sangka baik, ya.
Tapi kalau dia memang terang-terangan apa puasa-puasa ni menyusahkan orang, dia sebut begitu. Memang tak nak puasa, orang semua puasa dia makan kat rumah. Memang dia langgar sungguh. So macam tu payah sikitlah ibu-ibu sekalian ya. Itu pun ada level dia lah. Orang yang tak puasa dia makan diam-diam dengan orang yang tak puasa makan secara terbuka, beza level dia. Orang yang buat dosa secara terbuka maka dosanya berganda-ganda ya. Allah Allah. Kita ada dalam 5 minit lagi Kak, boleh Kak Ya Ustaz, sekarang ni kita dah masuk bulan Ramadan kan, memang kita ni kalau puasa tengok betul beria dia puasa, tapi solatnya tidak kan Ustaz, kan kebanyakan dia macam tu kan. So nak kirakan macam mana juga Ustaz ya, puasa tidak tapi puasa tapi solat tu dia tak solat lah. Dia suruh nak tengok sentimen kan, ramai yang puasa bazar Ramadan, buka puasa ramai-ramai dekat meja makan semua kan. Itu pun satu fenomena juga tu Ustaz. Ingat mak dia. Okey, orang yang tak solat maka tak ada pahala puasa. Dia puasa, dia akan lepas daripada dosa tidak puasa. Dia puasa, dia tak solat. Dia lepas daripada dosa tidak berpuasa. Dia lepas daripada dosa tidak berpuasa. Sebab dia puasa. Tapi dia tidak mendapat pahala puasa. Oh, tak dapat pahala puasa je? Tak dapat pahala puasa sebab dia tinggalkan solat. Bahkan dia khawatiri, dia jatuh, kalau mengikut mazhab Hambali tadi, dia khawatiri dia akan menjadi orang yang kafir. So puasalah macam mana pun, memang tak dikira pahala dia. Itu benda yang terbimbang lah. Tapi kalau budak, ya ada suara. Ke saya sendiri tadi. Kalau budak contohnya, apalah suruh budak-budak puasa, dia solat pun tak lagi, 7 tahun. Solat pun tak, kita suruh dia puasa. Sepatutnya solat dulu baru puasa. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Budak ni kita nak latih dia. Dia solat walaupun dia solat tak lengkap lagi, dia solat ikut dan. Anak saya yang darjah 1 tu solat melompat sana, melompat sini sambil baca buku. Sebab Nabi tak suruh, tak paksa lagi anak solat masa umur 7 tahun. So saya ikut cara Nabi. So walaupun anak saya tunggang langgang solat, saya kena latih dia puasa. Soal dia dapat puasa separuh hari ke, dia dapat puasa sepenuh hari ke, itu cerita lain. Latihan perlu diberi dan kita janganlah paksa anak kita dalam buat puasa, cuma kita kena alih perhatian dia. Contohnya walaupun kami ni suami isteri hadkan penggunaan YouTube untuk anak. Dia nak tengok cerita Omah Hana ke, dia nak tengok cerita Boboiboy ke, 1 jam je satu hari, paling tinggi. Tapi bila bulan puasa, kita nak lekakan dia, kita boleh upkan sedikit. YouTube tu 1 jam waktu pagi, 1 jam waktu petang sebagai contoh, boleh. Kerana itulah tradisi para sahabat melekakan anak dengan mainan agar sedar-sedar dah maghrib dah. Tapi bukan senang lah. So kalau tak dapat puasa tak apa. Tapi ceritanya jangan kata anak solat pun tak lagi nak suruh puasa pula. Tak. Latihan tetap diberikan. Walaupun solatnya belum lengkap. Allah alam. Kak Syida, ibu-ibu saya minta maaf ya. Sebab saya nak kena siang pula dia dah mula sedih dah tu. Saya tak layan dia. Baik Ustaz, faham Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan minggu depan kita lebih menggarap ilmu dalam suasana yang aman lah kan. InsyaAllah, minta maaf banyak Kak ya. Mesti tak apa tu, maknanya kita prepare untuk minggu depan insyaAllah dalam tajuk Ramadan lagi Ustaz ya. Okey, insyaAllah. Penonton dah bagi semua. Terima kasih Ustaz atas ilmu sampai pagi ni. Rasa macam tak puas lah Ustaz. Rasa macam pendek kan. Sebab Ramadan itulah, saya minta maaf sangat. Tak apa, kita faham insyaAllah. So, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan Ustaz ya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Sama. Terima kasih Puan Syida. Terima kasih Kak Sal. InsyaAllah jumpa lagi. So, pula tak ada surah Ar-Rahman. Tak sempat tak tanya banyak benda nak tanya soalan bulan Ramadan ni. Tapi tak apa dah. InsyaAllah minggu depan kita mudah-mudahan tak ada apa dah yang mengganggu kalangan kita pagi ni. Terima kasih semua atas keadaan pagi ni ya. InsyaAllah kita Kak Mun, jumpa lagi Kak Mun. InsyaAllah. Terima kasih Syida. Sama Kak Mun. Terima kasih semua ya. Kita endkan sesi pagi dengan tasbih kafarah dengan surah Wa'as ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Radia, terima kasih Kak Mun. Jumpa lagi insyaAllah ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Mun. Terima kasih Kak Syida.
Terima kasih Bye. Maida. Terima kasih semua. Assalamualaikum Syida. Salam Syida. Oh Syida pun ada. Syida Izham. Abang sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas keberadaan pagi ni. First time nampak Ida dekat online. Sihat Ida? Baik, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah jumpa lagi insyaAllah Ida. Ya, baik. Kita jumpa di kasih. alam maya je sekarang ni. Nak jumpa pelat secara live yang susah sekarang walaupun dekat-dekat Sungguhlah, betul lah buat macam mana. Sama-sama Jannah. Alhamdulillah ada kelas-kelas online ni, Alhamdulillah sangat. Itulah nampak muka masing-masing. Baik. Terima kasih Ida. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Noman. Terima kasih Kak Omin. Terima kasih Kak Jarila. Terima kasih Rafida. Terima kasih Tian. Terima kasih Sauda. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Kak Omi. Jumpa lagi. Sembang kat grup ya. Sembang kat grup ya kita ya. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Kak Jarila. Jumpa lagi insyaAllah. Saya endkan sesi pagi dengan lapas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Dinda.